المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bila sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang untuk kesekian kalinya masih lagi memilih kita untuk berada di majlisnya yang mulia ini. Pada pagi ini kita bersama tajaan grup infak Masjid Darsa 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati mereka, selalu membimbing mereka ke jalannya, dimudahkan urusan dunia dan akhirat mereka, dijadikan mereka sebaik-baik hamba-Nya, dan diterima semua ibadah yang dilakukan dalam bulan yang penuh dengan rahmat-Nya. Amin. Tajuk pada hari ini adalah adab memasuki rumah baru. Adab memasuki rumah baru. Rumah ialah merupakan kehidupan kita. Seandainya rumah yang kita duduki kita, maka rumah itu syurga kita. Tapi kalau rumah itu sebaliknya, maka rumah yang didiami, rumah yang kita tinggal itu menjadi neraka kita. Maka sebab itu di sana ada satu konsep rumah yang disebut dengan baiti jannati, rumahku syurgaku. Yang pertama sekali, rumah ni dia mesti jadi macam ni. Rumah yang bersuasana masjid. Maknanya rumah kalau bersuasana masjid, berarti rumah itu ada ciri-ciri pengibadatan di dalamnya. Maknanya kalau masuk masjid, orang semua buat ibadat. Hatta dalam rumah itu, kalau tidur pun jadi ibadat. Seperti di masjid, kalau kita tidur di masjid, kita niat i'tikaf, maka dia menjadi ibadat. Di rumah, kalau kita nak tidur kita menjadi ibadat,
niatkan tidur kita ialah untuk memulihkan tenaga untuk kita nak kembali melakukan ibadah. Maka tidur kita pun jadi ibadah. Rumah yang dalamnya bersuasana masjid ialah rumah yang tidak ada ciri-ciri kemaksiatan di dalamnya. Di masjid sekalipun ada TV, tapi dalam masjid tidak ada orang yang tengok drama dalam masjid. Tidak. Di masjid kan dia ada TV kan, TV waktu semayang apa semua tazkirah. Tak ada orang pasang TV, dekat tengok TV drama dalam masjid, tak ada. Makna masjid tidak ada keduniaan. Di masjid hanya ada keakhiratan. Begitulah juga TV di dalam rumah. Ayah, ibu yang jadi leader ataupun pemimpin rumah mestilah memperhatikan siaran apa yang anak-anak tengok. Makna program TV mesti ditapis supaya hanya yang diredai Allah saja yang kita tonton. Jangan kita tengok sesuatu yang akan menimbulkan kemerbayaan kepada akidah, kepada iman. Lebih-lebih lagi anak-anak muda yang baru membesar, baru nak tumbuh iman, nanti patah kalau mereka silap dihidangkan program-program yang dipersembahkan di dalam TV. Jadi pada hari ini kita nak cakap tentang adab memasuki rumah baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi seperti mana yang Nabi sebut dalam hadisnya, dia kalau nak masuk rumah baru ni, awal-awal sekali pilih jiran dulu sebelum pilih rumah. Ini pedoman yang Nabi tinggalkan pada kita. Nabi sebut, ikhtaril jar qabla dar. Pilihlah jiran sebelum rumah. Pilihlah jiran sebelum rumah. Itu adab pertama sekali. Pasal apa Nabi kita SAW suruh terlebih dulu kita pilih jiran? Sebab jiran ni dia ada sial. Nabi kata sial tak ada, tapi kalau ada pada jiran, pada isteri dan pada rumah. Saya betulkan. Kalau Nabi sebut sial tak ada, tapi kalau ada ialah pada jiran, pada isteri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan pada kenderaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sial ni makna apa? Sial ni maknanya asbab kepada ketidakelokkan. Benda anak tak elok tu dia mula daripada 3 perkara. Sebab itu isteri kena pilih. Isteri kena pilih. Takut salah pilih, jadi nanti akan jadi keberantakan dalam rumah tangga. Begitu juga jiran kena pilih, supaya rumah kita tidak jadi masalah. Maka betul juga kenderaan. Sebab tu dia ada doa naik kenderaan kan. Sebab semua ni adalah punca kerosakan. Okey, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, hak inilah yang orang tak mengambil perhatian. Bila nak beli rumah, orang pilih yang pertama sekali, taman apa? Taman mana? Strategik ataupun tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rumah tu. Rumah tu apa kelebihan-kelebihan yang ada di persekitaran rumah tu? Ada bank, ada dekat kedai makan, ada taman dan sebagainya. Jadi orang pilih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu keutamaan pilihan. Ya, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi yang kita nak. Kalau kita nak tu Allah bagi tu. Di sana ada orang yang dah nak
jadi jiran masjid. Bila hati dia, tapi orang yang nak jadi jiran masjid tertentu orang yang akan ke masjid dan hatinya selalu di masjid. Ataupun disebut hatinya mu'allaqun qalbuhu bil masajid, hati sentiasa bergantung dengan masjid. Banyak saya jumpa orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang macam tu dia punya keinginan dan kehendak dia, Allah bagi jadi jiran masjid. Tapi tak banyaklah orang yang suka jadi jiran masjid, sebab dekat masjid 5 waktu bunyi azan, lebih-lebih lagi nak tidur. Bila nak tidur panjang, azan pada anggapan dia mengganggu dia. Okey, Allah bagi duduk jauh dalam masjid, jangan jadi jiran aku. Tapi kalau keinginan dia macam tu, Allah bagi jadi jiran masjid, insya-Allah. Okey. Yang pertama sekali, pilih jiran sebelum rumah. Okey, seterusnya orang kalau nak pilih rumah, dia pilih rumah tengah ke, rumah tepi sekali ke, corner lot. Ini semua pilihan-pilihan yang dibuat oleh orang-orang biasa. Tapi kalau orang itu dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan dia pula orang mengaji, jadi pilihan dia nak tengok jiran siapa. Ala Sayyidina Muhammad. Jiran siapa? Tepi dia siapa? Belah kanan. Tepi dia siapa? Belah kiri. Depan dia siapa? Belakang dia siapa? Semua tu ada kesan tu. Kalau kita berjiran dengan non-Muslim, tak kira lah siapa. Jadi orang bukan Islam ni, dia tak sama macam orang Islam. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selalu kita jumpa orang bukan Islam ni, dia belah anjing. Anjing tak sesuai dengan kita. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Rumah yang belah anjing, malaikat tak masuk. Demikian juga rumah yang ada patung dalam rumah pun malaikat tak masuk. Yang dimaksudkan dengan malaikat tak masuk ialah malaikat rahmat yang tak masuk. Malaikat maut masuk. Malaikat maut tak masuk, ya kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malaikat yang nak merahmati kita, yang nak mendoakan keselamatan, kebahagiaan, kenikmatan, kesejahteraan itu tak masuk. Jadi jangan pilih jiran yang tidak Islam. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Yang kedua, kalau kita salah pilih makanan. Tang kita bagi kat dia tak apa, tapi yang dia bagi kat kita. Kadang-kadang jiran yang bukan Islam ni, dia profesional, orang profesional, orang kan doktor. Jadi dia tak macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak macam jiran-jiran yang kekampungan sikit. Jadi bila mereka ni golongan profesional, masalah Sayyidina Muhammad, okey, mungkin rukun damai hidup, tapi lama-lama sekali dia nak hantar makanan kat kita. Jadi bila hantar makanan jadi masalah. Sebab Nabi sebut, la ta'kul ta'amaka illa taqiyun wa la ya'kul ta'amaka illa la ta'kul illa ta'ama taqiyun wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, kamu jangan makan makanan melainkan makanan orang bertakwa. Dan jangan makan makanan kamu melainkan orang bertakwa juga. Itu pedoman yang Nabi tinggalkan. Maknanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita nak makan, mesti kita kena makan orang bertakwa. Maknanya kalau orang Islam sekalipun tak semayang, Nabi tak bagi makan. Apatah lagi kalau bukan Islam. Suatu mana saya ke Osaka di Jepun, Saudara Sayyidina Muhammad. Masalah kami ialah masalah nak cari makanan yang orang Islam masak. Masakan Islam ada. Faham tak? Masakan yang dimasak oleh orang Islam tu sukar dicari. Jadi kalau bila masuk
masuk Muslim food, maknanya makanan Islam. Pada istilah orang Jepun, tak ada khinzir je. Faham? Kayak Islam lah, makanan Islam lah. Kita bukan sakat hak tu. Kita nak cari yang orang Islam masak. Jadi susah dan sukar. Sebab dia memberi kesan pada hati kita. Tok guru kami, kalau pergi kenduri, pergi awal sekali. Kalau kenduri pukul 12, 11.30 dah sampai. Salat Islam Muhammad. Dulu-dulu kenduri, orang pakai hidang. Hari ni pakai buffet. Jadi pasal apa Tok Guru piawai? Sebab Tok Guru takut termakan bekas orang yang tak semayang. Jadi kalau bekas orang tak semayang ni, kita kata macam Salat Islam Muhammad, pinggan. Orang tak semayang, dia sampai dulu, dia makan dulu. Sekejap lagi, lepas tu, kita makan bekas dia. Tok Guru tak mau. Akan beri kesan pada hati kita. Kelurusan hati, kelunakan hati, kelembutan hati akan terganggu dengan makan bekas orang yang tidak bertakwa. Lebih-lebih lagi tak semayang. Jadi kalau kita berteman, berjiran dengan orang yang bukan Islam, kalau golongan profesional sekalipun, kan, lama-lama sekali dia nak hantar juga makanan kat kita. Jadi kalau kita mungkin kita boleh jaga, macam mana anak-anak kita nak jaga? Nah, itu masalahnya kalau berjiran dengan orang yang bukan Islam. Itu tak kira lagi dengan keraian dia, majlis-majlis dia, kalau keagamaan. Jadi sudah tentu tak berapa sesuai dengan kita yang berada di tepi rumah dia. Jadi yang pertama sekali, pilih jiran sebelum rumah. Yang kedua, bila nak masuk rumah ni, pilih hari. Pilih hari yang paling baik. Hari yang paling baik 2 hari je. Hari Jumaat dan hari Isnin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari Jumaat ataupun hari Isnin. Hari Jumaat, dia asal-asal hari terbaik. Hari Isnin mai jadi baik dan terbaik selepas dilahirkan Rasulullah pada hari Isnin. Jadi hari ini terbaik ni bukan sakat nak masuk rumah, nak potong kuku, nak gunting rambut. Pastikan kita memulakan yang baik pada hari yang terbaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, yang seterusnya, bila nak masuk rumah ni, dah pilih hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lakukan amal yang terbaik. Amal yang terbaik ialah terlebih dulu buka fail rumah tu. Buka fail rumah tu. Apa dia makna buka fail rumah tu? Untuk memulakan keberkatan rumah tersebut. Yang pertama sekali, sembahyang hajat. Sembahyang hajat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di rumah tu, panggillah anak-anak tahfiz ke, ustaz mana-mana, tutup guru, tolong mayah hajat. Mayah hajat ni, sekali dengan baca Yasin. Mayah hajat, sekali dengan baca Yasin. Yang terbaiknya, masalah Sayyidina Muhammad, biar setiap ruang rumah kita tu ada orang. Contoh baca Yasin. Kalau nak baca Yasin, sebelum masuk perabot rumah, rumah masih kosong. Sampai ke dapur-dapur tu, orang duduk baca Yasin. Sampai ruang-ruang atas rumah, kalau rumah 2 tingkat, orang baca Yasin. Pakai mic, salah Sayyidina Muhammad, supaya rumah tu penuh dengan rahmat dan keberkatan. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi itu panduan yang tinggalkan dari Tok Guru kami. Jadi makna kalau kita dah masuk perabot, di ruang rumah tu penuh perabot dah, orang tak boleh isi banyak. Jadi panggil 40 orang paling kurang. Sebab setiap kali perhimpunan 40 orang, dalam kumpulan itu ada 1 orang wali. Siapa? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tak perlu kita tahu siapa. Tapi Nabi sebut dalam setiap 40 orang ada 1 orang wali. Jadi biarlah rumah tu penuh atas bawah, masalah Sayyidina Muhammad,
dengan orang membaca Yasin. Baik. Dan solat hajat dalam rumah tu minta Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan rumah tersebut daripada mara bahaya dan juga daripada gangguan iblis dan syaitan. Penting tu. Sebanyak rumah kita pi, rumah tu panas. Kita pi rumah tu panas. Kalau panas ni berarti dia ada suasana yang tak baik. Ada unsur yang tak baik rumah tu. Mungkin sebelum tu ada orang duduk rumah tu kan? Ataupun tempat tu pernah ada yang menunggu kah? Jadi itulah yang beri kesan pada rumah. Jadi bila mana kita nak duduk sesebuah rumah, kita nak duduk seronok, tenang, bahagia, tak ada kacau bilau. Tapi bila mana dah ada macam tu, jadi sebenarnya hal tu menimbulkan risiko. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh rumah ni. Rumah saya ni dulu satu rumah, sebab ada sebuah rumah, lepas tu lah baru kita perbesar sampai jadi macam ni lah. Mula-mula masuk masalah Sayyidina Muhammad. Mula-mula masuk dia nak habaq kata dalam rumah ni dia ada. Dia buka pintu rek. Lepas tu dia buka kabinet, dia lepas. Dia ada. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya perkara yang ditinggalkan oleh orang tua-tua kita sebenarnya sebab dia ada. Kami pernah ada pengalaman. Asrama kita, asrama tahfiz kan? Asrama tahfiz tu. Tapi lah yang tepi pagar, yang kita buat baru. Tahfiz itu lah. Rumah tu rumah lama. Jadi dulu ni, mula-mula kita masuk, banyak banat kena ganggu. Jadi mencerik lah apalah. Akhir sekali mainlah satu orang yang pandai berubat. Saya tak pandai berubat jenis tu. Dan saya tak pernah belajar. Walaupun dulu di Mesir ramai kawan-kawan pakat pergi belajar, saya kata saya tak mau belajar. Kalau saya belajar hak tu, nanti saya nak kena buat kerja lain lah. Tak boleh mengajar. Jadi saya tak mengaji hak tu. Akhirnya panggil lah orang yang mengaji main. Tolong Ustaz. Salah Sayyidina Muhammad. Bila damai, sahabat kita ni bila damai tolong, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika tu dia tanya jin tu, "Hamai daripada mana ni?" Dia beritahu, dia main daripada Palembang. Palembang. Dia main begitu jauh. Main ke pondok kita ni. Ganggu anak-anak kita. Jadi kawan kita tanya, "Pasal apa hamai kacau?" Dia kata, "Hampa masuk rumah aku. Hamba tak minta izin. Aku kacau lah." Jadi ustaz tu tanya, "Minta izin tu macam mana? Nak minta izin macam mana?" Dia kata, "Nak minta izin masuk rumah ni, masalah Sayyidina Muhammad, kena mayang hajat, kena baca Yasin, buat kenduri." Dia ajak ustaz tu pula. Dia ajak kita lah. Kena baca Yasin, lepas mayang hajat, lepas tu kena buat kenduri. Itulah minta izin. Mana minta izin kat siapa? Kat siapa? Kat Allah. Minta izin kepada Allah nak masuk tu saya terbuka file tu. Macam tu lah. Jadi mana-mana rumah yang kita nak masuk, jadi budaya tu jangan tinggal. Jadi bila kita mai hajat, kita minta kat siapa? Kita minta pada Allah. Kita baca Yasin, kita minta kat siapa? Kepada Allah. Syarat yang ketiga, jamu makan. Makan kena jamu. Jamu makan. Jamu orang makan. Bukan jamu jin makan. Jamu orang makan. Salah Sayyidina Muhammad. Maknanya, walaupun kita bukan jamu nasi sangat, nasi pun, apa yang boleh kita jamu? Kenduri mana dia? Buat kenduri. Maknanya, amalan bagi orang makan itu, amalan sedekah itu akan menghindarkan bahaya, akan menghindarkan benda-benda yang tak elok dalam rumah tu. Itu je.
sallallahu alaihi Muhammad. Maka alhamdulillah, dan rumah yang kita masuk ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita masuk pada hari yang baik. Jadi, dan kita amalkan amalan yang ditinggalkan oleh orang soleh dulu-dulu untuk kita amalkan. Lepas tu rumah ni isikan dengan kebaikan, ketaatan dan juga ibadat. Macam mana tu? Rumah mesti bersuasana masjid dan mesti dibacakan Al-Quran dalam rumah tu. Mana-mana rumah yang tak ada dibacakan Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rumah tu Nabi kata seperti Baitul Kharab, rumah yang reban, yang runtuh. Rumah ni kalau reban runtuh ada apa? Ada nanai, ada semut, ada kalajengking, ada ulat dan sebagainya. Ini rumah yang tak ada bacaan Al-Quran. Sebab tu di asrama kita kena ada suasana tu, baca Quran dalam asrama, supaya asrama kita tu tidak ada unsur yang tak elok. Nak tahu tak unsur yang tak elok dalam asrama macam mana? Susah bangun sembahyang. Macam contoh masalah Sayyidina Muhammad, kita pergi tidur di rumah siapa-siapa, kita tu biasa bangun, tapi bila pergi rumah dia, kita jadi malas nak bangkit. Faham? Berarti rumah tu ada syaitan. Jadi syaitan akan belenggu, akan ikat orang yang nak sembahyang, nak beribadat daripada buat ibadat. Itu tanda dia. Jadi lepaskan rumah kita daripada gangguan jin dan syaitan. Dengan rumah tu kena hidup Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak baca, bagi kaset baca, bagi CD baca, bagi bacaan itu kita dengar dalam rumah. Dan dalam rumah juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita dah masuk, jadi rumah tu hidupkan sembahyang sunat. Sembahyang fardu di masjid, sembahyang sunat di rumah. Jadi orang yang duduk dekat dengan masjid, dia boleh sembahyang sunat qabliyah di rumah. Lepas tu dia pergi masjid, dia pergi surau. Dan orang yang duduk dekat masjid, dekat surau, dia boleh sembahyang sunat ba'diyah di rumah. Ada satu orang sahabat saya, ayah dia dari jiran surau, Rasulullah Sayyidina Muhammad, lepas mengimami sembahyang di surau, balik rumah, sembahyang sunat di rumah, jadi budaya dia, meninggal di rumah. Jadi, kalau kita nak itu menjadi budaya kita, kita kena buat, dan kita kena praktik dalam rumah. Dan sinarkan rumah daripada unsur-unsur maksiat, majalah atau tak elok apa semua, hindarkan. Rumah tu akan jadi masjid, rumah tu akan jadi suasana berkat, dan kita semua akan sentiasa mendapat rahmat. Jadi saya tinggalkan tuan-tuan muslimin dan muslimat dengan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu rumah ialah merupakan kehidupan kita. Jadi jadikan rumah ialah tempat kita beribadat. Seperti yang Nabi sebut, wala taj'alu buyutakum quburah. Kamu jangan jadikan rumah kamu itu kubur. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Jadi kamu jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Kubur bukan tempat orang beribadah. Jadi dalam kubur tak ada ibadah dah. Atas kubur pun orang tak buat ibadat, dalam kubur pun orang tak buat ibadat dah. Kamu jangan jadi rumah kamu macam kubur yang tidak ada suasana ibadat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa merahmati kita semua, menjauhkan daripada budaya yang buruk, menghindarkan kita semua daripada mara bahaya. Kita selamat di dunia, selamat di akhirat nanti insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah ta'ala astaghfiruka. Aduh sakit je. Mak. Aku menuju kemaslah.